Assalamualaikum semua. Salam hadir lagi. Hello. Kenapa? Depan maghrib. Esok atau lusa? Lusa hari apa? Aku kerja apa lusa? Assalamualaikum semua. Salam hadir lagi dalam siaran Ijam Ahmad Din. Okey. Untuk video kali ni, macam Ijam dah cakap pada video yang lepas, untuk video part 2 ni Ijam akan sambung dari segi cara Ijam berjimat, dari segi cara Ijam makan, dari segi cara Ijam teruskan hidup dalam Singapura ni. Okey geng, mana yang belum subscribe, bolehlah subscribe dulu kan. Benda free. Subscribe dulu geng, untuk terus kasih hit video ni. Video-video yang Ijam kongsikan pengalaman Ijam dalam Singapura ni, kasih hit kau-kau untuk Ijam terus semangat lagi. Panggil member untuk kongsikan pengalaman diorang pula pada korang semua. Sebab Ijam yakin pengalaman masing-masing berbeza, ada kisah masing-masing, sedih masing-masing. Okey geng, so terus support geng. Sebab kalau tanpa korang, siapalah kami ni content creator ni, betul tak? So terus support geng. Harap korang juga boleh terima untuk perkongsian Ijam seadanya selagi Ijam dalam Singapura ni. Okey geng, jom kita layan. Yeah boy. Okey geng, yang pertama Ijam akan mulakan dengan cara Ijam berjimat. Cara Ijam berjimat kat sini dengan cara mana kedai yang murah, kat situlah Ijam akan pergi. Ada kawan-kawan bagi tahu lagi, okey kat sini murah, Ijam pergi kedai tu pula lagi murah, okey Ijam belanja dekat situ. Jumpa lagi murah, Ijam akan pergi yang lagi murah untuk beli barang-barang keperluan, barang-barang harian kan, macam shampoo, sabun apa semua tu lah, untuk barang guna hari-hari kan, untuk kita jaga bajet kita kat sini. Okey, itu cara Ijam nak berjimat. Kawal segala-galanya, keliling lalu macam-macam. Kita mata kita memandang macam-macam yang kita nak, tapi kita cuba kawal. Alhamdulillah sampai ke hari ni masih okey lagi, steady lagi kan. Itu dari segi Ijam berjimat lah. Dari segi Ijam makan pula, Ijam makan apa makanan yang ada dekat tempat kerja Ijam. Okey geng, Ijam ni kerja sebagai FLW lah, Frontliner Workers. So Ijam kerja dalam bidang hotel. Hotel yang Ijam kerja ni, government Singapura dah pilih untuk jadikan tempat kuarantin. Jadi bila tempat kuarantin ni macam-macam grup yang masuk. Ada India, ada dormitory punya grup, dormitory biasanya Bangla, Thailand. Ada masa lokal punya grup Singaporean lah. Jadi apa yang guest kuarantin makan, itulah Ijam makan. Kalau time India food lah, Indian food Ijam makan kan. Dia orang punya dal, dia orang punya kari, memang masakan Indian style punya. Kalau time Bangla, Bangla punya food Ijam makan. Kuah rasam dia semua kan, sedap kan. Kuah rasam dia ibarat macam gulai diorang kat sini. Itu biasanya dalam kategori food Bangla lah, Bangla food. Kalau time local ataupun Singapura yang sedap sikit lah. Ada Asian food dengan Western, jadi sedap sikit lah kan. Western dengan Asian food boleh terima lah kan, tekak kita biasa. Tapi sebenarnya itu pun pengalaman yang best. Sebelum ni dekat Malaysia punyalah susah kan, kita nak merasa makanan-makanan yang macam ni. Tapi datang dalam situasi ni, dapat merasa India, Bangla punya makanan kan. Macam-macam kita orang dapat rasa. Tosai diorang, capati diorang, otinan diorang. Kita kat sini geng, Ijam kat sini makan untuk alas perut, sekadar rasa kenyang sikit, Alhamdulillah dah okey.
Sebab bagi Ijam, kadang-kadang kalau kita nak mengungut, milih sangat makanan ni, tak boleh sebenarnya. Sebab macam Ijam sendiri, personal Ijam makan automatik terfikir, ada orang yang lebih susah daripada aku. Ada orang yang nak makan pun punya susah. Ada yang sampai korek tong sampah untuk cari makan. Bekas-bekas tu, bekas-bekas dalam sampah tu pun, sisa-sisa tu pun dia orang nak makan. Terima je, buat apa kita nak memilih sangat. Sebab kita hidup pun dalam situasi yang macam ni. Jadi kita kena tempuh benda tu untuk kawal. Untuk kawal perasaan, geng. Ada satu hari Ijam balik kerja. Balik kerja ni memang lapar. Balik kerja, ada 2 bungkus Maggi je yang tinggal. 2 bungkus Maggi tu, lapar ni, lepas-lepas mandi apa semua ingat nak makan. Dah tengok Maggi tu, tak apa dululah kot, esok lah kan, mana tahu untuk makan esok. Dia automatik dah set macam tu. Esok berlaku lagi benda yang sama. 2 bungkus Maggi tu juga yang sama. Balik kerja pada esoknya, Ijam lapar lagi. Lapar tengok Maggi, sekejap lagi makan lah. Bila dah tengok Maggi tu, tak jadi pula nak makan. Ni boleh simpan lagi ni untuk esok, cukup lagi ni, esok boleh makan lagi kan. Untuk kita jaga bajet tau. Hujung-hujung Maggi yang 2 bungkus tadi sampai 4 hari. Hari yang keempat tu baru betul-betul Ijam makan. Sampai hari keempat tu betul-betul Ijam makan. Kita bukan apa, macam Ijam dekat sini, kita tak nak sampai over budget. Bukan kita gedekut untuk diri kita sendiri, tak. Tapi kita ada target, kita ada budget kita. Sebab kita belanja dolar Singapura. So benda tu semua nak dikawal dengan betul lah kan. Jadi hari keempat tu baru Ijam dapat makan Maggi tu. Memang rezeki hari yang keempat lah kan. Untuk makan Maggi tu, yang 2 bungkus last tu. So dari segi itulah cara Ijam makan untuk rasa dapat kekenyangan sikit. Sebab apa? Sebab bukan kita nak memudaratkan diri kita, tak. Tapi untuk kita jaga, bukan kita gedekut, tak. Bukan kita takut dengan bajet, tak. Tapi untuk kita jaga, sebab kita kerja kat sini apa gunanya kalau kita tak ada target kan? Kita tak ada rasa nak simpan kan. Apa guna kerja gaji Singapura dolar kalau balik Malaysia tak ada apa-apa, tak ada simpanan sikit. Bukan tak ada apa-apa lah, tak ada simpanan sikit. Mesti kita ada rasa nak macam tu. Jadi memang kawal benda-benda macam ni kan. Makan apa yang boleh kan, untuk sekadar cukup. Kalau Ijam beli dekat luar sekalipun, bajet Ijam $4, $5. $4, $5, Ijam cuma boleh dapat nasi ayam seketul dengan kuah. Itu pun dah cukup, alhamdulillah dah. Untuk dapat rasa kenyang tu, walaupun sikit, untuk dapat rasa kenyang tu pun dah cukup, alhamdulillah. Kadang-kadang satu hari tu sekali je makan. Sebab dah terbiasa tau, kita dah auto macam tu. So kita dah terbiasa dengan gaya yang macam tu. Tapi sakit otak geng bila korang convert kan. Jadi pesanan Ijam, jangan convert kan. Kalau korang ada pengalaman, mana yang kerja kat Singapura sekarang yang tengok video ni pun, ataupun yang baru-baru start berjinak dengan kerja Singapura, jangan convert kan. Kita dalam situasi macam ni, kita nak makan, kalau dikira betul-betul $5 tu hanya ayam, kuah dengan nasi, dah RM15. Duit Malaysia dah RM15 untuk sekali makan tu je. Dah RM15. Sebab tu kita jangan convert kan. Kita makan sekadar kita boleh rasa kenyang sikit, agak-agak boleh tahan satu hari, okey, alhamdulillah, syukur. Yang penting dapat nasi kan. Sebab apa? Sebab kita kerja pun kadang-kadang busy. Kalau time kes meningkat, memang group banyak masuk, kita kerja pun penat. Jadi jangan sampai memudaratkan diri kita sendiri. Kita makan untuk keperluan, untuk kita bekerja, untuk kita guna kudrat kita untuk bekerja. Okey, itu dari segi makan. Dari segi cara teruskan hidup, Ijam biasanya teruskan hidup dekat dalam ni dengan hari-hari yang berlalu, dengan kawal lah.
kawal segala-galanya. Nafsu kehendak kita, keinginan kita, apa yang mata kita melihat kita nak, kita kawal semua benda tu. Kawal sebaik mana yang boleh. Rasa cukup kita untuk hidup satu hari tu, cukup, dah cukup. Jangan over. Bila over, kadang-kadang kita takut di belakang hari kita tersusahkan orang, kita menyusahkan orang, minta orang. Kita pun ada perasaan segan, betul tak? Jadi kita tak nak macam tu. Kita dalam Singapura ni pun dah dalam situasi yang macam ni. Kalau boleh kita nak berkawan dengan cara yang selesa. Kita tak nak ada masalah hati apa-apa, kita nak selesa. Jadi kita tak nak sampai tahap susahkan orang. Itulah maknanya bukan kedekut, tapi kita orang cuma jaga je bajet kita orang supaya tak sampai menyusahkan orang lain. Sama jugalah, jangan sampai memudaratkan diri sendiri kan. Sekali-sekali kalau rasa sebulan sekali tu nak merasa makan McD, jamalah, belilah sebungkus kan, untuk kita basah tekak. Boleh, tapi jangan ikut kak yang hari-hari minta kan. Memang tak jadi apa. Orang cuba bayangkan, dapat rasa sikit pun tak apa. Bayangkan macam mana kehidupan kita orang dalam Singapura ni. Dah lah terpisah, berjauhan kan, dekat 2 tahun dah. Cuba korang bayangkan apa yang kita orang rasa dari apa yang Ijam ceritakan, dari segi kita mengawal, kita berjimat, kita menjaga kita punya cara makan. Makan sekadar untuk rasa kenyang, walaupun tak kenyang, anggap itu kenyang. Macam tu. Jadi cuba korang letak diri korang sekejap, korang rasa. Sebenarnya geng, apa yang terjadi ni pun, dia dah bagi kita duduk dalam situasi ni, ada hikmah dia. Ada sedihnya. Memang betul, memang ada sedihnya. Tapi bagi Ijam sendiri, alhamdulillah, Ijam syukur sangat. Sebenarnya manfaat dia, walaupun dalam sedih, Ijam dapat belajar sesuatu. Ijam dapat kontrol diri Ijam. Ijam dapat kawal segala kehendak Ijam kan. Ijam dapat ajar diri Ijam untuk disiplin, jangan berlebih-lebih. Yang paling penting Ijam dapat belajar apa tu erti kita lebih tunduk pada bumi. Memang betul geng, itulah yang Ijam dapat. Kita lebih tunduk pada bumi, dan kita biasakan hidup kita ni dengan gaya yang lebih merendahkan diri. Bila dah dapat pengalaman ni, ini sebenarnya kenangan yang paling best sebenarnya. Kenangan sedih tu tak payah cerita lah kan. Ini soal kenangan. So memang dapat sesuatu yang Ijam tambah skill dalam diri Ijam. Dapat sesuatu ilmu kan. Dapat kita upgradekan diri kita, tambah skill dari segi ilmu yang macam ni. Kita rasa kita lebih menunduk ke bumi dan hidup dengan cara yang lebih merendah diri. Lebih merendah diri. Tak, jangan terlalu nak memilih-milih, kawal apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita terima. Apa yang tak perlu jangan over, jangan lebih. Itu yang Ijam dapat. So mudah-mudahan insya-Allah Ijam balik ke Malaysia satu hari nanti pun, balik ke JB. Apa yang Ijam dapat, pengalaman Ijam kat sini, inilah Ijam akan bawa terus. Cuba kawal kehendak, hidup bersederhana, hidup lebih merendah diri kan. Sebab kadang-kadang, kenapa Ijam cakap macam ni? Sebab kadang-kadang dalam apa yang selama Ijam lalui, automatik masuk ada orang yang lebih susah daripada aku. So ingat geng, ada orang yang lebih susah daripada kita. Okey geng, so sampai situ dulu video kita kali ni. InsyaAllah Ijam akan sambung ke part 3 untuk video akan datang. So untuk video akan datang agak sedih, terkilan jugalah sebab ada sesuatu yang berlaku masa Ijam tak ada dekat JB. Terjadi dalam kalangan ahli keluarga Ijam yang terdekat lah. Okay geng, so korang stay tune untuk part 3. Kita jumpa next video akan datang. Ijam gak lu. Assalamualaikum.